Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, pada hari ini sebenarnya saya nak belajar ajar tentang karangan. Okay, jadi agak rumit sikit lah sebab karangan lagi baguslah kalau kita ajar secara langsung dalam bilik darjah. Tapi memang kita nak, memang saya dah rancang lah actually nak ajar karangan dalam kelas the third week waktu term 2, sebab the third week insyaAllah pelajar-pelajar LOA dan SHN dah balik kan. Tapi yalah, tak sangka tutup pula sekolah. Jadi walaupun kita tidak ada exam mid-year, saya rasa memang perlulah kita untuk mulalah dengan karangan juga. Jadi bab karangan ni memang kena satu-satu lah. Kira hari ni saya banyak nak sentuh pasal permulaan lah. Kira dari segi rules dan peraturan semua rasanya pelajar-pelajar dah tahu. Sama lah macam bahasa Inggeris, dia kena biasanya tiga perenggan, 3 paragraphs. Lepas tu finger spacing. Kalau nak tulis tu langkaukan setiap baris, iaitu leave a line dan sebagainya lah. Okay, jadi apa yang nak sentuh pada hari ini lebih kepada apa yang saya cuba untuk lakarkan sebagai permulaan. Kita tahu karangan dia ada macam-macam bentuk. Ada karangan yang permulaannya tu berbeza-beza, akhirnya pun yang penghabisannya juga berbeza-beza. Cuma apa yang saya nak lakukan di sini, sebab pelajar darjah 3 tahun ni adalah tahun pertama mereka mulakan karangan bertulis bahasa Melayu. Jadi di sini saya nak cuba selarikan dan selaraskan, standardiskan formatnya lah. Jadi saya lebih suka nak ketengahkan ataupun nak perkenalkan, nak ingat karangan ni sebagai satu, saya nak simbolikkan sebagai satu manusia, sebagai satu badan daripada kepala sampai kaki. Di dalam diri manusia tu sendiri ada 3 bahagian, kepala, badan dan juga kaki. Semuanya ada fungsi masing-masing. Okay, macam tu juga kalau dari segi karangan, kepala tu kita anggap dia macam introduction, permulaan cerita. Badan tu memang body lah, kira konten yang isi cerita tu, dan pada akhirnya tu adalah yang kaki tu adalah penghabisan dia, kira dia punya penyelesaian, conclusion dan sebagainya. Saya nak gunakan soalan-soalan ataupun kata tanya yang pelajar dah pernah belajar. Okey, contohnya kita ada perkataan siapa, di mana, bila, kemudian mengapa, apa dan juga bagaimana. Okey, jadi ini saya pecahkan kepada 3 bahagian juga. Okey, dari segi kepala ataupun orang kata introduction, kalau boleh isikan dengan 3 soalan, iaitu siapa, bila, di mana. Ini tak kira lah, kadang-kadang ikut karangan orang, dia punya bila tu datang dulu, ada yang siapa datang dulu, ada yang di mana datang dulu, tu terserah. Okey, manakala di badan pula, dia punya isi cerita tu sendiri, persoalan-persoalan ataupun soalan-soalan yang kita guna pakai adalah apa dan juga mengapa, dan kemudian terakhir sekali adalah penyelesaian kan. Jadi bagaimana. Okey. Jadi kalau karangan tu memang perlu ada masalah. Jadi di sini saya bagikan kepala tu sebagai dia punya introduction tu, siapa, bila dan juga di mana. Kenapa? Sebab kita anggap kepala dengan kita nampaknya kepala orang tu, kita baru boleh nampak dia siapa. Kemudian kita baru boleh teringat, oh dia lahir bila contohnya lah. Dia muda ke, dia tua ke kan, bila tu dia punya umur, bila dia lahir tu. Ataupun di mana, oh kita pernah nampak orang di mana. Jadi kepala tu saya ibaratkan introduction, yang mana dalam itu terisi ataupun persoalan-persoalan yang wujud tu adalah siapa, bila, di mana. Yang kedua pula, yang paling penting dalam sebuah cerita adalah badan dia, iaitu badan dia lah. Okay. Jadi di sinilah yang ada masalah tu.
masalah kena ada di situ. Jadi contohnya macam plan asalnya nak macam ni, tiba-tiba jadi macam tu. Jadi kenapa jadi macam tu pula? Kemudian dia rasa apa? Okey, ni masalah ni kenapa saya bagi pada badan? Badan tu ada perut semua kan. Jadi di situ bagi saya kadang-kadang kalau kita salah makan, badan kita tak sedap, nanti jadi kacau. Jadi kat situlah saya kasih ibaratkan badan manusia tu, perut manusia tu sebagai badan kepada karangan yang mana ada masalah di dalamnya. Dia mesti ada masalah. Dan masalah tu pula persoalannya ialah apa? Apa masalah tu? Kemudian kita harus terangkan kenapa masalah tu boleh terjadi. Kita jangan bilang ada masalah je, tapi kita kena bagi tahu juga kenapa masalah tu boleh terjadi. Biar orang lebih faham. Okay, jadi itu ibarat badan dengan badan manusia, tubuh badan manusia tu sendiri, bahagian di situ tu, dan juga dengan badan dari segi penceritaan. Dan terakhir, bahagian kaki. Okay, saya ibaratkan kaki tu sebagai penyelesaian. Jadi bila kita ada masalah ke ada apa-apa yang kita hadapi, ke mana kita nak bawa diri kita. Contoh macam tu lah, kira kaki tu sendirilah yang akan bawa kita melangkah ke tempat yang sesuai ke. Kaki itulah yang akan buat kita melangkah ke tempat yang elok ke tak elok. Jadi kaki tu adalah satu alat lah ataupun simbolik yang saya gunakan untuk menerangkan atau untuk mengaitkan dengan penghabisan cerita. Jadi tadi tu ada masalah kan, contohnya kalau perut kita ada masalah, kita sakit kan. So kaki tu apa? Kaki tu akan menetap saja di rumah, tak nak usaha, atau kaki tu melangkah pergi ke hospital atau ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Itu kalau dari segi hakikat badan manusia lah. Tapi dari segi cerita, kaki tu adalah sebagai penyelesaian. Macam mana masalah yang berada tadi di content tu, di body of the story tu boleh diselesaikan. Jadi tadi yang sebelum ni kita dah ceritakan apa masalah dia dan kenapa masalah tu boleh timbul. Kemudian di akhirnya, di conclusionnya, kita nak kena sebutkan juga bagaimana kita menyelesaikan masalah tu. Janganlah ending dia memang macam tu je. Jadi kita kena ada happy ending lah kalau kata tu. Buat masa ni kita happy ending kan je dulu. Kalau dah besar sikit baru kita boleh buat macam ending yang tak disangka-sangka. Tapi buat masa sekarang kita just stick to simple punya happy ending. Okey, jadi macam mana happy ending tu tercapai? Jadi bagaimana masalah tu dapat diselesaikan. Kemudian saya suka untuk kita standardizekan, kita sebut perkataan akhirnya dan kita cakap juga pasal perasaan bila masalah tu sudah selesai. Jadi untuk kali ini karangan kita akan mulakan dengan karangan bergambar yang mana gambarnya tu ada 4 siri penuh. Sebab kadang-kadang ada yang gambar bersiri, gambar terakhir tu dikosongkan. Maknanya ikut kreativiti murid, tapi kali ini kita baru kan. Jadi karangan bergambar kita tu ada 4 siri dan keempat-empat siri tu penuh dengan gambar lah. Baik, jadi gambarnya macam ni. Gambar pertama nampak ada 3 orang tu kan. Okey, kemudian gambar kedua pula, gambar ketiga dan gambar keempat. Nanti bila waktu ujian, insya-Allah ada perkataan-perkataan yang membantulah kira yang berasal kontan dengan gambar. Macam di sini kan gambar sahaja kan, sebab kita baru nak mula langkah pertama. Tapi nanti bila ujian, akan ada macam helping words lah, ada perkataan-perkataan yang berkaitan dengan gambar bersiri itu sendiri. Okey, tadi kita dah bincangkan tentang karangan seharusnya ada 3 perenggan, melambangkan macam 3 bahagian badan, kepala, badan dan juga kaki. Iaitu kalau dari segi karangan, permulaan, isi cerita dan juga penutup ataupun penyelesaian. Jadi kita kalau nampak dari gambar bersiri ni kita boleh ingat selalunya gambar pertama tu adalah permulaan, yang mana ada persoalan-persoalan seperti bila, siapa dan di mana. Manakala gambar kedua pula, itulah sebenarnya orang kata tu badan cerita tu sendiri ataupun permasalahan yang berlaku. Kita nampak kat dalam gambar kedua tu budak perempuan ni muka macam sedih, padahal ni hari jadi kan, tapi kenapa pula nombor 2 ni muka dia macam sayu dan sedih. Sebenarnya di sinilah terletak permasalahan. Jadi
persoalan-persoalan seperti apa yang terjadi dan mengapa perkara tadi tu berlaku harus kita mula tulis lah. Kira dari segi ni dah perenggan kedua. Dan bagi gambar ketiga dan keempat pula, ini boleh kita ambil kesimpulan bahawa ini dua-dua gambar ni adalah perenggan terakhir iaitu penyelesaian. Okey, jadi setelah gambar kedua tu kita dah paparkan masalah dan mengapa masalah tu terjadi. Gambar ketiga tu dah boleh jadi perenggan ketiga lah. Jadi gambar ketiga tu boleh kita jelaskan bagaimana kita menghadapi masalah tadi atau bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi. Jadi kat sini kita nampak gambar budak perempuan ni tadi daripada nombor 2 sedih, tiba-tiba nombor 3 dia jadi gembira. Jadi ada penceritaan di situ mengapa, bagaimana dia boleh gembira. Kemudian diikuti pula dengan gambar nombor 4, itu yang terakhir, akhirnya kira happy ending ke apa ke kan. Jadi di situ kita nampak macam boleh menggambarkan perasaan. Jadi bagaimana yang di gambar ketiga tu adalah bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara penyelesaian itu terjadi, dan bagaimana yang kedua yang terletak pada gambar nombor 4 pula adalah mungkin bagaimana betul-betul pengakhiran dan bagaimana perasaan di akhir cerita. Baik, jadi di sini kita boleh nampak ini merupakan format ataupun cara rancangan karangan. Jadi macam sebelum menulis karangan, kita harus lakarkan rancangan dahulu. Jadi kita ikut urutan lah. Yang pertama di atas tu macam kepala, yang tengah 2 tu badan, yang 2 bawah tu kaki lah. Okay, jadi yang kepala tu bahagian introduction, bahagian permulaan. Ada 3 persoalan, bila, siapa dan juga di mana. Kemudian di bahagian tengah iaitu isi cerita. Persoalan-persoalannya ialah apa, mengapa, dan yang terakhir tu bagaimana. Bagaimana ada 2 lah. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Baik, jadi untuk bila ni adalah merupakan macam dalam introduction kita tu kita tulis lah. Kita nak cerita pasal timing dia tu. Kalau dalam kisah tadi tu yang gambar 4 bersiri tu, itu hari lahir Sarah. Jadi bila tu event dia. Boleh jadi hari guru ke apa ke, tapi berdasarkan gambar tadi hari lahir Sarah. Dan yang saya bracket tarikh yang saya sengetkan ni, italickan ni, ini sebenarnya terserah lah. Kalau misalnya kita nak insert, kita nak masukkan tarikh, kita nak buat sendiri tarikh ke hari ke, tu terserah kita, boleh juga. Yang penting dia melambangkan bila. Kita tahu kejadian ni berlaku bila. Baik, yang kedua pula siapa. Jadi dalam introduction ataupun permulaan ni, selain daripada kita bagi pembaca kita tahu bila kejadian ini berlaku, kita juga harus beritahu perkara yang paling penting sekali, iaitu watak. Watak siapa yang kita nak ketengahkan dalam cerita ni. Dalam kisah kita kali ini, Sarah ada kawan-kawannya dan juga ibu bapa. Ni watak yang ada lah, yang kita boleh nampak jelas kat sini. Dan yang ketiga pula, dalam introduction atau permulaannya, kita harus bagi tahu di mana tempat lah kejadian itu berlaku. Okay, jadi kita ada mungkin dalam cerita kita ni di rumah Sarah. Tapi kalau misalnya kita nak taruh di tempat khas, contohnya di rumah Sarah di Malaysia, di rumah Sarah di Singapura, terserah lah. Itu yang saya italickan tu terserah. Tapi yang penting mesti ada tempat. Jadi dalam introduction kita ni mesti ada lengkap lah, ada bila, siapa watak yang terlibat dan juga di mana. Jadi ni tiga-tiga ni kita cuba dapatkan poin-poin dia. Sebelum kita tulis karangan, kita dapatkan poin-poin dulu macam ni. Okey, beralih kepada perenggan kedua, iaitu persoalan pertama apa. Okey, apa di sini ialah kejadian yang terjadilah. Jadi yang pertama tu sambutan meriah, betul yang kita nampak kan, sambutan memang meriah. Tetapi mana konfliknya, mana masalahnya. Di sini nampak wajahnya sedih. Okey, jadi kat sini kita buat kesimpulan kita sendiri. Ni kita boleh goreng lah, kita boleh reka. Dalam cerita ni kita nak taruh sebab kawan baiknya tak dapat hadir. Jadi kita nak buat kerana tu dia sedih. Okey.
Kalau boleh yang perasaan tu kita ketengahkan juga. Sebab penting. Sebab dalam cerita ni watak tu hadapi masalah bila terjadi kan. Kesannya dia menjadi sedih. Jadi kat situ susah lah macam mana kita nak atasi. Jadi sedih tu, perasaan tu yang saya dah buat bracket kan. Kalau boleh kita adakan dalam setiap penceritaan kita. Kalau kita nak cerita pasal apa tu kan, kita cerita pasal perasaan sekali. Okey, jadi selepas kita bagi tahu apa yang berlaku, kita bagi tahu dia sedih ni semua tidak dapat hadir kan. Jadi baru kita ketengahkan mengapa temannya tidak dapat hadir. Jadi di sini penceritaannya mengatakan bahawa teman baiknya atau kawan baiknya sedih juga kerana kawan baiknya tak dapat datang kerana beliau sedih. Ayahnya tu sedang sakit di rumah. Baik, sekarang baru kita beralih ke perenggan terakhir. Kita nampak ada dua bagaimana di sini. Yang pertama, bagaimana kita nak selesaikan. Okey, dan yang kedua pula, bagaimana perasaan setelah masalah tadi tu dapat diselesaikan. Baik, jadi berdasarkan gambar nombor 3, bagaimana cara penyelesaian. Maksudnya bagaimana Sarah tu dapat gembira. Jadi sini kita nampak dia dapat voucher. Okey, daripada ibunya. Tapi macam tak ada kaitan kan. Kita nak kaitkan dengan kawan dia tu tadi macam mana. Jadi sini kita taruhlah kita mahu berikan voucher tadi tu. Kita mahu berikan kepada kawan baiknya. Voucher daripada ibu bapanya tu dia nak berikan kepada kawan baiknya iaitu Maya. Dan bagaimana yang kedua pula iaitu berkenaan dengan perasaan. Gambar nombor 4 setelah contoh kononnya setelah voucher tu dia diberikan kepada Maya, apa terjadi. Jadi sini kita cakaplah nampak macam happy ending. Jadi kita cakaplah kawan baiknya gembira. Jadi di sini Sarah tidak lagi sedih. Macam tu. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapatkan poin-poinnya. Baru kita cuba menulis cerita dia. Jadi macam inilah saya bacakan. Okey, pada hari Isnin lalu, Sarah menyambut majlis hari lahirnya yang ke-9 tahun. Majlis itu diadakan di rumah Sarah. Ramai kawan-kawan Sarah yang datang. Mereka membawa banyak hadiah. Sarah sangat gembira. Tiba-tiba, Sarah tersedar yang kawan baiknya tidak ada. Nama kawan baiknya ialah Maya. Sarah pun menelefon Maya. Maya beritahu Sarah yang dia sedang sedih dan kerana ayahnya sedang sakit di rumah. Sarah juga berasa sedih mendengarnya. Ibu bapa Sarah nampak Sarah sedih. Mereka pun datang kepada Sarah dan berikan voucher popular sebanyak $100. Sarah mahu berikan voucher itu kepada Maya. Selepas majlis selesai, mereka ke rumah Maya. Sarah berikan Maya voucher itu. Maya senyum dan ucap terima kasih. Akhirnya, Sarah tidak bersedih lagi kerana dia telah buat kawan baiknya gembira. Okey, jadi kita dah nampak sini ada 3 perenggan. Jadi kita cuba detect kita cuba kenal pasti di perenggan pertama mana yang menjawab soalan-soalan tu. Kita lihat. Saya ada gunakan kod warna. Okay, yang pertama kita tengok bila. Okey, jadi yang saya gariskan ni yang warna hijau, ini menjawab persoalan bila, iaitu hari Isnin dan juga majlis hari lahirnya yang ke-9 tahun. Yang kedua pula, warna biru untuk siapa. Jadi saya sudah gariskan di sini. Okey, Sarah dan juga ramai kawan-kawan Sarah. Okey, jadi ibu bapa adalah, tapi di perenggan pertama cukuplah. Sebenarnya watak utama tu Sarah lah yang sepatutnya ada. Yang paling penting. Diikuti pula perenggan pertama iaitu warna ungu untuk di mana. Jadi saya sudah gariskan warna ungu untuk menjawab soalan di mana tadi, iaitu di rumah Sarah.
Baik, untuk perenggan kedua iaitu permasalahan. Okey, persoalan pertama iaitu apa? Saya warnakan warna hitam dan apa masalahnya tu saya sudah gariskan. Di sini tertulis kawan baiknya tidak ada atau tidak hadir masa sewaktu sambutan hari lahirnya. Okey, kemudian persoalan mengapa saya warnakan warna merah. Dan di sini kita sudah gariskan mengapa kawan baiknya tidak datang. Jadi di sini alasan yang kita taruh, dia sedang sedih dan kerana ayahnya sedang sakit di rumah. Okey, dan juga kita beralih ke perenggan ketiga. Saya ada taruh di situ bagaimana dapat selesai. Saya gabungkan dengan yang satu lagi perasaan sekali. Okey, jadi saya taruh warna macam warna coklat gitulah. Jadi di sini kita nampak jawapannya bagaimana selesai. Bagaimana selesai masalah tadi tu. Okey, Sarah berikan Maya voucher itu. Maya senyum dan ucap terima kasih. Akhirnya Sarah tidak bersedih lagi kerana dia telah membuat kawan baiknya gembira. Okey, jadi tadi kita sudah selesai beri contoh dan jelaskan semua. Saya dah bagi contoh 4 gambar bersiri. Kemudian saya dah sudah jelaskan gambar pertama biasanya perenggan pertama yang mengandungi persoalan seperti bila, siapa, di mana. Kemudian gambar kedua pula adalah isi utama cerita, masalah mula berlaku, perenggan kedua maksudnya, dan juga persoalan seperti apa yang terjadi dan juga mengapa masalah itu boleh terjadi. Kemudian gambar nombor 3 dan nombor 4 pula merupakan perenggan terakhir yang mengetengahkan tentang bagaimana masalah tadi itu dapat diselesaikan dan juga bagaimana perasaan watak setelah masalah selesai. Kemudian diikuti pula dengan cara bagaimana kita nak merancang poin-poin tertentu sebelum kita menulis karangan. Itu sangat penting untuk tahap pertama ni untuk kita dapatkan poin, sebab kita punya karangan yang pertama ni kita akan melakukan atau menulis karangan tu berdasarkan gambar yang kita dapat. Okay, jadi penting untuk kita lihat gambar tu dan penting untuk kita cungkil idea ataupun merancanglah poin-poin penting sebelum kita menulis sepenuhnya. Jadi yang tadi saya sudah bagikan yang ada dalam ada kotak-kotak tu, yang bahagian atas 3 kotak, bahagian tengah 2 kotak dan bahagian bawah sekali tu pun 2 kotak juga. Itu merupakan macam format ataupun diagram lah untuk kita nak buat perancangan. Jadi untuk tugasan hari ini 16 April 2020, okey, apa yang pelajar harus lakukan? Okey, awak harus keluarkan jota book karangan awak, buku exercise besar yang awak dah beli di madrasah. Okey, awak keluarkan buku itu. Kemudian saya nak awak salin seperti apa yang awak akan lihat di skrin. Okey, jadi jangan risau, apa yang perlu awak lihat ni yang dekat video ni sebenarnya saya sudah attachkan di bawah video ni di Google Classroom sebagai image. Jadi stagnant foto lah, gambar yang tidak bergerak. Kalau dalam video ni mungkin awak nak tengok, nak salin agak leceh sebab dia bergerak kan. Jadi gambar saya sudah letakkan di bawah. Awak boleh tengok lah. Saya juga sudah letakkan gambar-gambar macam nota lah untuk sebagai rujukan juga. Kira contoh-contoh yang tadi saya berikan juga. Okay, tapi yang paling penting tugasan hari ini, apa yang perlu awak salin ada di attachment bawah. Okey, jadi inilah yang awak harus salin. Okey, awak harus tulis latihan merancang. Kemudian awak akan letakkan kotak-kotak ni dengan urutan yang sama. Cuma awak boleh besarkan lagi lah. Awak boleh besarkan kotak-kotak ni lagi sebab awak nak tulis kan. Nak tulis dengan jelas. Okey, jadi awak buat ni semua. Kemudian saya nak awak isi kotak-kotak ni semua. Tapi berdasarkan apa? Awak harus dapat gambar kan? Awak tidak akan dapat gambar yang sama yang Sarah tadi, tapi awak akan dapat gambar yang berbeza. Jadi awak akan isi kotak latihan merancang ni berdasarkan gambar 4 bersiri penuh yang awak akan lihat sebentar nanti.
Jadi ini gambarnya. Okey, gambar 4 berseri penuh juga. Saya berikan temanya tu agak sama sikit lah macam contoh tadi, iaitu tentang sambutan hari lahir. Cuma yang ini awak lihat nombor 1 tu kita dapat nampak sambutan hari lahir siapa. Kemudian kita dah nampak bila tu semua sudah ada Okey, jadi yang kedua tu kita nampakkan gambar tu ada masalah di situ. Apa yang terjadi awak cuba bayangkan. Okey, kemudian yang ketiga tu dah mula penyelesaian. Yang terakhir tu pula is the happy ending part. Okey, jadi di sini awak nampak ada beberapa perkataan-perkataan yang boleh membantu. Seperti yang pertama dia tulis itu berbincang hari jadi. Yang kedua membuat kek kemudian berebut. Yang ketiga melihat lepas tu ibu. Dan yang keempat tu meraikan dan juga sambutan. Jadi boleh gunakan perkataan ini sebagai panduan untuk dalam membuat poin-poin kita. Jadi jangan risau, gambar ni juga ada saya attachkan sebagai image di bawah. Okey, di Google Classroom ni juga. Jadi awak harus membuat rancangan, awak harus membuat latihan merancang. Okey, berdasarkan gambar ini. Untuk tugasan pada hari ini, okey, pelajar-pelajar jangan tulis karangan dahulu. Apa yang saya nak, awak ambil buku Jotterbook yang tadi saya dah pesan tadi. Kemudian awak salin, kira tajuknya tu perancangan ataupun latihan merancang. Kemudian ada gambar tu berdasarkan, awak dah salin dia punya kotak-kotak tu semua. Lepas tu awak isi berdasarkan gambar yang awak dapat. Dia ada kena mengena dengan contoh yang saya berikan tentang hari jadi atau hari lahir juga. Tapi yang ini tentang hari lahir atuk ataupun datuk ni lah. Jadi kotak yang awak nak tulis, kotak yang pelajar-pelajar nak tulis dalam buku Jotterbook tu terserah. Kalau boleh dapat besarkan. Sebab nak tulis poin-poin kan. Jadi hari ni saya nak awak cuma tuliskan poin sahaja. Dalam kira isikan sahaja kotak rancangan tu sendiri. Nanti saya akan bagi arahan selanjutnya lah. Mungkin esok. Tapi jangan tulis dulu sebab mungkin ada benda yang saya nak tambah ke apa ke. Jadi pada hari ini itu sahaja. Jangan buat karangannya dahululah. Apa yang saya nak, kalau bolehlah lepas dah tulis rancangan latihan merancang tadi tu, boleh tak awak ambilkan gambar, awak ambil gambar full page lah. Lepas awak dapat, awak nak decorate ke, awak nak hias ke, nak apa ke, nak warna-warnakan pun terserah sebab ni masih tahap merancang. Tapi kalau nak tulis karangan tu nanti baru gunakan pensel lah. Tapi kalau untuk benda ni, untuk merancang ni saya izinkan lah. Kalau awak nak gunakan pensel warna ke apa ke boleh. Okey, jadi setelah awak dah isi dalamnya tu, boleh ambilkan gambar. Kemudian saya minta awak dapat kirimkan kepada saya lah. Melalui attachment. Kira saya nak sign kan. Jadi di page awak tu, awak akan jumpa di Google Classroom ni, awak akan jumpa perkataan sama ada add plus create ataupun add attachment. Dari situ saya minta awak dapat add, attachkan awak punya own page. Okay. Ya, saya rasa itu saja dulu pada hari ini.